Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berjumpa lagi kita untuk tajuk keunggulan tokoh tingkatan 4 iaitu fokus dia adalah Imam Asy-Syafi'i. Untuk tajuk ini, objektif pembelajaran yang patut pelajar dapat adalah yang pertama dapat menyatakan riwayat hidup Imam Syafi'i, kemudian dapat menyatakan sumbangan tokoh dalam tamadun Islam, dan yang ketiga mengambil iktibar daripada keunggulan tokoh dan menghubung kaitkannya dalam kehidupan seharian. Tengok riwayat hidup Imam Syafi'i. Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan beliau lahir pada 150 Hijrah di Gaza, Palestin. Dan beliau wafat pada tahun 204 Hijrah di Mesir. Kunyah iaitu gelarannya beliau dipanggil Abu Abdullah. Okay, antara sifat peribadi Imam Syafi'i, dia sanggup tinggal bersama dengan kaum Arab Badui. Ya, kalau kaum Arab Badui ni adalah orang Arab yang tinggal di kawasan perkampungan, ya, kawasan yang pedalaman. Tujuan dia adalah untuk menguasai bahasa, kesusastraan dan kebudayaan Arab. Maknanya, okey, kita boleh ambil iktibar di situ. Kalau kita nak menguasai sesuatu bahasa, kita kena duduk bersama dengan kaum tersebut, bergaul, jadi barulah kita dapat menguasai. Yang kedua, Imam Syafi'i sanggup bermusafir jauh demi mencari ilmu. Yang ketiga, berani menegakkan kebenaran ketika difitnah oleh puak Syiah dan ketika berhadapan dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid, iaitu seorang khalifah pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Kemudian yang keempat, sangat pemurah kepada fakir miskin walaupun hidup dia sederhana. Okey, kita sedia maklum bahawa Imam Syafi'i ini adalah daripada keluarga yang susah, orang susah. Tapi dia tidak pernah menjadikan kemiskinan dia untuk dia tidak boleh melakukan sifat dermawan dia kepada golongan fakir miskin. Dan yang seterusnya, kepribadian yang ada pada Imam Syafi'i adalah seorang yang sangat warak, seorang yang kuat beribadah. Okey, ini sifat peribadi yang boleh kita contohi dalam kehidupan seharian kita. Okey, antara guru Imam Syafi'i yang tersohor iaitu Imam Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, Muslim Khalid Al-Zanji. Okey, Imam Malik merupakan salah seorang daripada 4 tokoh dalam tingkatan 4 ni, ya. Iaitu dia seorang imam, seorang pemimpin, pengasas kepada mazhab Maliki. Ilmu yang boleh kita amalkan dalam kehidupan harian dia, kita berkenaan dengan cara menuntut ilmu. Okey, beliau sanggup bermusafir jauh untuk berguru dengan ramai tokoh ilmuwan yang terkemuka sehingga di Madinah, di Baghdad, di Mesir dalam masa yang lama, semata-mata tujuan dia hanya satu, iaitu untuk mencari ilmu. Cinta dia pada ilmu. Jadi iktibar yang kita boleh ambil ialah kita kena berkorban dalam kita nak mencari sesuatu ilmu, ya. Ilmu ini sangat mulia. Okay, antara tokoh terbesar di dalam mazhab Syafi'i adalah Abu Ma'li Al-Juwaini, Abu Hamid Al-Ghazali, Abu Ishaq Al-Syarazi, Yahya bin Syarfu, An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Haythami. Ini antara tokoh-tokoh besar mazhab Imam Syafi'i, ya. Baik, bagaimana cara Imam Syafi'i dia menentukan pandangan dia ataupun menentukan mazhab dia, iaitu mazhab Syafi'i. Iaitu yang pertama, memanglah sumbernya adalah Al-Quran, hadis, sunnah Rasulullah, kemudian ijma' ulama'. Tapi kaedah yang digunakan dalam menentukan sesuatu fatwa, suatu hukum, itu yang pertama iaitu qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas ialah menyamakan hukum sesuatu perkara yang baru, yang belum ada lagi dalam tidak ada di dalam nas, ya, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Okey, dan juga benda ini tidak ada pada masa sebelumnya, ya. Tapi apa yang ada dekat situ ada persamaan sebab dan juga manfaat. Okey, ada persamaan sebab dan juga manfaat. Okey.
Kemudian yang kedua, kaedah yang digunakan adalah ijma' ulama'. Ijma' ulama' adalah kesepakatan para ulama' dalam menentukan sesuatu hukum. Dan kaedah yang digunakan oleh Imam Syafi'i yang ketiga adalah istidlal. Istidlal maksud dia ialah minta petunjuk, memperolehi dalil, menarik kesimpulan. Okey, Imam Dimyati mengatakan bahawa istidlal itu secara umum ialah mencari dalil. Dalil itu buktilah, mencari bukti untuk mencapai sesuatu tujuan yang diminta. Okey, definisi di atas menunjukkan bahawa seorang mujtahid, ya, mujtahid maksud dia ulama-ulama yang mengeluarkan satu hukum. Okey, dalam dia memutuskan suatu keputusan hukum, hendaklah dia mendahului, pertama, rujukan pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma' iaitu ulama', yang keempat qiyas. Dan jika ia tidak menemukan bukti ataupun hukum di dalam sumber yang empat itu, maka hendaklah dia beristidlal. Ya, hendaklah dia beristidlal. Istidlal tu maksud dia apa? Menunjuk pada tadi, iaitu minta petunjuk. Jadi maknanya Imam Syafi'i ketika dia mengeluarkan sesuatu hukum, sekiranya tidak ada di dalam nas yang di dalam sumber yang empat tadi, iaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas, jadi dia telah mengeluarkan satu fatwa, ya, berdasarkan petunjuk yang dia dapat. Tengok kepada hukum asal kepada sesuatu perkara. Okey. Seterusnya, belajar tentang tokoh, kita kena juga tahu apakah sumbangan mereka ini, ya. Kalau sumbangan Imam Syafi'i dalam tamadun Islam, iaitu pertama, dia adalah pengasas kepada mazhab Syafi'i, dan antara negara yang tersebar meluasnya mazhab Syafi'i ini antaranya Mesir, Parsi, Syria, Malaysia, negara kita sendiri, ya, Malaysia, negara Indonesia. Maknanya di kawasan rantau Asia Tenggara, kebanyakannya mengamalkan mazhab Syafi'i. Kemudian, karya agung. Ini antara penulisan yang telah ditulis oleh Imam Syafi'i dan menjadi rujukan masyarakat sehingga ke hari ini. Kitab dia hidup sampai hari ini, iaitu kitab kitab Al-Risalah, kitab Al-Musnad. Maka kena ingatlah karya-karya yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Antara murid yang terkenal untuk mazhab Syafi'i ini, antara anak murid Imam Syafi'i yang terkenal adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Yaqub bin Yusuf. Ini antaralah Imam Syafi'i. Apabila Imam Syafi'i telah ditanya oleh anak murid dia tanya, "Wahai Imam, nanti di akhir zaman kelak akan lahir ramai pemimpin yang zalim, dan bagaimana kami ingin tahu akan pemimpin yang berjuang pada landasan Islam yang betul?" Kata Imam Syafi'i, "Kalau kamu ingin mengetahui, maka carilah pemimpin yang banyak menerima fitnah. Ya, banyak fitnah datang kepadanya, maka kamu ikutlah pemimpin yang difitnah, bahawa itu kerana sesungguhnya dia sedang berjuang di jalan yang benar." Ini panduan yang diberikan oleh Imam Syafi'i, ialah apabila pemimpin itu pemimpin yang banyak difitnah oleh manusia, maka sebenarnya itu adalah pejuang di jalan yang benar. Jadi kita boleh jadikan dia sebagai panduan hidup kita. Kemudian Imam Syafi'i juga ada mengatakan bahawa sesiapa yang ingin dibuka hatinya oleh Allah, maka hendaklah dia berkhalwat. Berkhalwat dekat sini maksud bersendirian mencari Allah Ta'ala. Kemudian sedikit makannya, menjauhi daripada bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Ya, menjauhi bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Kemudian membenci orang yang tidak berlaku adil dan tidak beradab. Ya, menjauhi orang-orang yang tidak beradab dalam kalangan orang-orang yang berilmu. Ini juga panduan dan peringatan Imam Syafi'i kepada kita. Apabila kita belajar tentang tokoh, kita akan dititipkan ilmu berkenaan pengajaran. Pengajaran ini boleh kita jadikan panduan untuk hidup kita, ya. Yang pertama, kita hendaklah berwaspada dalam meneliti sesuatu sumber ilmu, supaya tidak terpesong daripada syariat Islam. Kemudian kita hendaklah menyebarkan ilmu
dan kepakaran yang kita miliki kerana ia memberi manfaat kepada manusia sejagat. Ketiga, kita hendaklah menghormati perbezaan yang berbeza, menghormati perbezaan pandangan antara mazhab supaya masyarakat kita hidup harmoni. Okey, kita dah belajar sebelum ini Imam Abu Hanifah. Dia ada pandangan dia tersendiri dalam mengeluarkan suatu hukum. Begitu juga dengan Imam Malik, dan yang ketiga adalah Imam Syafi'i. Untuk tingkatan 4, dia ada 4 orang tokoh. Jadi keempat-empat tokoh ini dalam mengeluarkan sesuatu hukum. Hukum ini yang mereka berselisih adalah hukum cabang. Hukum cabang, bukan hukum asal. Hukum asal mereka tidak berselisih. Hukum cabang ni terlalu banyak dekat dunia ni. Jadi itu yang mereka perselisihkan. Sebab apa mereka berselisih? Kerana benda itu tidak ada dinyatakan di dalam nas secara khusus. Jadi mereka telah menggunakan sumber daripada sumber ijma' ulama, mereka menggunakan qiyas dalam menentukan hukum-hukum ini supaya apa? Supaya memudahkan masyarakat dalam menjalani kehidupan seharian. Okey, itu saja untuk tajuk Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.